Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat 79 suratul Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan dari sebahagian daripada waktu malam, maka bertahajudlah sebagai satu amalan sunat bagi kamu. Mudah-mudahan Tuhan akan mengangkat kamu ke satu tempat yang terpuji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ingat kepada kita dalam ayat 79 surah Al-Isra ini. Tuhan kata, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan sebahagian daripada waktu malam itu hendaklah kamu isikan dengan bertahajud. Yang mana sembahyang tahajud itu ialah sembahyang yang sunat bagi kamu. Orang yang melakukan sembahyang tahajud waktu malam ini, Tuhan kata, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia dan letak dia pada satu tempat yang terpuji. Kita semua faham, di antara tanda cantiknya agama kita ialah kita jaga tiga benda. Yang pertama, kita jaga akhlak. Akhlak perangai kena jaga. Jaga yang ni 1/3 daripada agama kita jadi cantik. Semayang kuat, sedekah kuat, korban untuk jalan Allah kuat. Tapi perangai tak elok, akhlak tak elok, jadi tak elok semua. Maka menjaga akhlak itu ialah 1/3 daripada elok agama. 1/3 lagi agama mesti dikuatkan dengan puasa sunat. Kalau tak boleh buat Isnin Khamis tiap-tiap minggu pun, ambil satu hari seminggu. Ambil hari Khamis saja misalnya untuk puasa sunat. Boleh buat seminggu sekali, cukup cantik. Maka puasa sunat itu ialah mengukuhkan agama. Yang ketiga ialah sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia akan membantu kita untuk jadi diri kita ni orang yang istiqamah dalam agama. Maka tiga benda ni kalau sekiranya kita jaga, insya-Allah agama kita jadi elok. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia ni cucu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata, an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Salim kata dia dapat hadis ni daripada bapa dia, iaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Bapa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli min al-lail. Faqala Salim, fakana Abdullah ba'da dhalik la yanamu min al-lail illa qalila.
Atau kama qala muttafaqun alaih. Salim kata bapa dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab cerita dekat dia bahawa Nabi SAW bersabda. Nabi kata, ni'mar rajul Abdullah, sebagai-bagai sebaik-baik lelaki itu ialah seorang hamba Allah. Law kana yusalli minal lail, iaitu jika sekiranya dia semayang malam. Nabi kata hak paling baik di kalangan manusia ni ialah satu orang yang sembahyang malam. Nabi kata lagu tu di depan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nabi kata macam tu. Salim kata fakana Abdullah ba'da zalik la yanamu minal lail illa qalila. Salim ni anak kepada Abdullah ni, dia kata pak aku bila dengar Nabi kata manusia yang baik ialah manusia yang semayang malam, start daripada pak aku dengar Nabi kata macam tu, dia tidur malam ni sikit sangat. Tuan-tuan tengok ni, sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah ni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Pak dia Umar Al-Khattab, sahabat Nabi, dia pun sahabat Nabi. Sekali dia dengar Nabi kata depan dia, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Nabi kata manusia hak paling bagus, manusia hak paling baik, manusia hak paling elok ialah manusia yang semayang malam. Dia dengar Nabi kata sekali aja, dia terus ubah diri dia. Dia jadi satu orang yang cukup kurang tidur waktu malam. Maknanya dia cukup kuat semayang malam. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail fattaraka qiyamal lail, atau kama qala muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amru bin Al-As, ini pun serupa. Abdullah ni pun sahabat Nabi, pak dia Amru bin Al-As pun sahabat Nabi. Abdullah anak kepada Amru bin Al-As ni, dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata, ya Abdullah la takun misla fulan. Nabi kata dekat dia, wahai Abdullah, kamu jangan jadi macam dia tu. Nabi kata, la takun mithla fulan, jangan kamu jadi macam si Polan tu. Kana yaqumul lail, dia ni dulu rajin bangkit semayang malam. Fataraka qiyamal lail, tapi lah ni tak bangkit dah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia tahu, dia tengok sahabat-sahabat dia, Allah Subhanahu wa taala bagi izin kat dia, dia tahu sahabat mana yang masih istiqamah dengan agama, sahabat mana yang dulu istiqamah lah tak ada apa dah. Nabi kenal. Maka Nabi SAW ni, dia pesan dekat sahabat lain. Dia kata, kamu wahai Abdullah, kamu jangan jadi macam dia tu. Nabi kata, dia tu dulu rajin bangkit semayang malam, lodak dah. Dan kita bila baca hadis ni, kita kena pasang hadis ni main ke kita. Apa yang berlaku kepada fulan ini berlaku pada kita. Sebab iman kita ni tuan-tuan, iman kita ni dia yazid wa yanqus. Dia tekor-tekor, dia naik elok, tekor-tekor dia junang turun. Ni iman kita. Ada hari cukup cantik, mengaji rajin, semayang rajin, puasa sunat rajin, jaga diri, tidak buat benda tak elok dan sebagainya. Ada hari begitu. Ada pula dia main hari macam mana ke, dia jadi balok dulu mana tak. Dia jadi cukup balok. Nak bangkit semayang malam pun dia berat sungguh. Nak puasa sunat pun puasa sekerat hari, pergi makan di kantin. Dia ada hari kita jadi elok, ada hari kita jadi tak elok. Kita saja yang tahu tentang kita ni, berapa hari dalam sebulan yang kita elok, berapa hari dalam sebulan kita tak elok.
Jadi masing-masing muhasabah diri, masing-masing cermin diri. Kalau nampak banyak hari hak tak elok daripada hari hak elok, perbaik balik. Kita mengambil tindakan memperbaiki diri kita, kita yang dapat untung, orang lain tak untung apa. Kita membiarkan diri kita dalam keadaan yang rugi, kita yang menanggung kerugian itu, dan orang lain tak ada rugi apa-apa. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailah hatta asbah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaka rajul bala syaitanu fi uzunai, atau kama qala, muttafaqun alaih. Daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari orang mai duk cerita di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai duk cerita di depan Nabi tentang kisah satu orang yang dia ni kalau dia tidur pakai ambil tiket ekspres sampai pagi. Orang mai cerita depan Nabi macam tu. Depa mai, abang ya Rasulullah, ada satu sahabat kita ni, dia ni kalau dan dia tidur memang tak bangkit dah, semayang apa malam tak bangkit dah. Dia memang kalau tak kepala lena sampai pagi. Nabi bila dengar cerita tu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, zaka rajul bala syaitanu fi uzunai. Nabi kata, itulah contoh manusia yang syaitan kencing dalam lubang telinga dia. Dia lena, dia resak-resuk itu dia tak jaga dah, tak jaga pagi esok. Manusia hak jenis tidur mati macam ni Nabi kata syaitan kencing lubang telinga dia. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 4 hadis kita baca malam ni, 3 hadis dan 1 ayat Quran kita baca malam ni, yang kesemua sekali dia menjurus, dia menuju kepada Islam suruh kita bangkit. Islam suruh kita bangkit. Setidak-tidaknya bangkit itu sebagai tanda kita syukur apa yang Tuhan bagi kat kita. Setidak-tidaknya. Bukanlah kata kita bangkit ni kita nak jadi orang kuat agama macam mana kada. Tak kuat. Kita ni agama tak kuat. Tapi setidak-tidaknya bangkit malam untuk sembahyang tahajud 2 rakaat ni, setidak-tidaknya dia menunjukkan yang kita ni syukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi kita jadi orang Islam, syukur banyak-banyak ke Tuhan. Kalau sekiranya kita tidak jadi orang Islam, kita di neraka selama-lama. Tuhan bagi kita sehat, sehari 2 ni sehat, sakit sikit-sikit aja. Dalam masa yang sama ada orang Tuhan bagi sakit bukan umi punya teruk. Syukur kita dekat Tuhan. Tuhan bagi kat kita sehat macam malam ni, membolehkan kita buat banyak benda. Tuhan bagi kat kita keluarga, Tuhan bagi dekat kita satu rumah tangga, Tuhan bagi dekat kita rezeki, Tuhan bagi macam-macam kat kita. Setidak-tidaknya kita syukur pada Tuhan. Kita terima kasih pada Tuhan dengan bangun sewaktu orang lain tidur. Kita bangun waktu orang lain sedap tidur, kita nak bagi tahu ke Tuhan, kata kita terima kasih kepada dia atas anugerah dia yang melimpah-limpah pada kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi sedikit rangsangan kepada kita untuk melakukan kebaikan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Bahrul Mazi jilid 1, muka surat 145. Muka surat 145. Kita masuk satu bab baru, bab ma jaa fil ghusli minal janabah. Itu bab yang telah datang pada menyatakan mandi daripada junub. Kita dah bagi tahu bulan lepas, ini tajuk sangat penting. Tajuk ni sangat penting. Kegagalan kita untuk melakukan mandi wajib yang sah menyebabkan semua ibadat kita lingkup. Kegagalan kita untuk mandi wajib dengan cara yang sah menyebabkan semua ibadat kita buat lingkup belakang. Kita pegang Quran jadi berdosa, kita baca Quran dalam keadaan hadas besar jadi berdosa, kita pergi Mekah buat haji-haji tak sah,
kita semayang tak jadi apa, lingkup habis semua. Maka tajuk pada malam ni sangatlah pentingnya. Kata dia, ketahuilah saudaraku, adalah mandi junub itu ada kelakuan yang sempurna dan teratur kaifiatnya. Mandi wajib ni dia ada cara. Tentu benda ni semua ibadat. Semayang, puasa, zakat, haji, umrah, mandi wajib, wudu, ini semua adalah ibadat. Dan ibadat mesti ikut macam mana Nabi buat. Tidak boleh piduk reka-reka buat, tak boleh. Begitu. Sebagaimana memperbuat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok macam mana Nabi mandi wajib. Begitu. Maka kaifiatnya itu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata hadis dia, an Maimunah radhiyallahu anha qalat, wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith Al-Hilali radhiyallahu anha. Ini isteri Nabi, ya. Salah seorang daripada isteri Nabi, nama dia Maimunah binti Al-Harith. Kata dia, telah aku hantarkan dan aku dekatkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan air mandi, kerana ia mau mandi junub. Isteri Nabi Maimunah, dia cerita, dia kata malam tu Nabi berjunub dan Nabi nak mandi junub. Nabi nak mandi, nak angkat hadas besar, maka dia buat pi air untuk Nabi guna untuk mandi hadas besar ni. Kata dia, fartasala minal janabah, maka mandilah dari sebab junubnya dan memulai ia. Fa akfa al-ina bishimali ala yamini fa ghasala kaffai, maka menyengit ia akan bejana, yakni akan bekas air dengan tangan kirinya, tuang ke atas tangan kanannya. Maka membasuh dia akan dua tapak tangannya, 2 ataupun 3 kali. Ini Nabi SAW sebelum dia mula mandi wajib, dia basuh tangan dulu. Basuh tangan ni penting. Dalam Islam cerita suruh basuh tangan ni cukup penting. Bukan waktu nak makan saja. Kita tidur biasa, tidak berjunub pun, bangkit pagi sebelum buat apa-apa, ada hadis suruh basuh tangan dulu. Sebab bila tidur ni, tangan ni macam-macam, dia pergi merata tempat. Dia garuk kepala, dia korek hidung, tangan kita ni dia tak bersih. Bila bangkit pagi, kok mana cerita pun tangan basuh dulu. Maka orang yang dalam keadaan berjunub pun, sebelum start mandi wajib, tangan basuh dulu. Nabi SAW buat begitu. Summa adkhala yadahu fil ina fa afada ala farjih. Kemudian daripada telah berbasuh 2 tangannya, maka memasuklah Nabi akan tangannya itu ke dalam bekas tadi, maka menuang ia, yakni dia ambilnya air itu dengan tapak tangannya, lalu ditimbanya dan dituangkan ke atas kemaluannya, yakni kubulnya dan duburnya. Lepas dah basuh tangan, Nabi seluk tangan dia masuk dalam bekas, dalam ina, dalam bekas, dalam cebok hak ada air ni. Tadi Nabi sengit, tuang basuh tangan kiri kanan. Dah tangan tu bersih daripada najis, Nabi celup tangan masuk dalam bekas tu. Di sinilah timbulnya cerita air musta'mal. Di sisi mazhab Syafi'i, dia tak boleh. Bila celup dalam bekas yang kurang daripada 2 kolah, dia kata air yang ada dalam bekas yang kurang daripada 2 kolah sudah jadi air musta'mal. Di sisi setengah mazhab lain, macam mazhab Ahmad bin Hanbal, dia tak ada air musta'mal. Pasal apa? Pasal dia sabit kepada hadis ni, Nabi celup tangan masuk dalam bekas yang kurang daripada 2 kolah, dan kemudiannya Nabi guna air tu untuk angkat hadas besar. Maknanya tidak timbul soal air yang dicelup tangan ni jadi musta'mal. Itu cerita dia. Dan dalam mazhab Syafi'i pula, dia kata Nabi celup tu, Nabi niat tangan dia tu jadi cebok, maka tidak timbul soal musta'mal. Kalau saja celup jadi musta'mal. Dia kata kalau niat tangan jadi cebok, tidak jadi musta'mal. Ini perbahasan di kalangan mazhab. Begitu. Baik. Nabi SAW lepas dia basuh 2 tangan dia, dia guna tangan dia cedok. Dia cedok air dalam cebok tu, dia jurus kemaluan depan dan belakang dia, kubul dan dubur dia. Kata dia, summa zaka biyadih al-haid awil ard.
Kemudian daripada sudah dibasuhnya kemaluan dia dengan niat mandi hadas besar. Nampak? Itu penting tu. Start daripada basuh kemaluan tu, masa tu dah niat mandi hadas besar dah. Kalau tidak, dia jadi hak macam kita gezek bola lepas. Masa dia pergi basuh tu, dia tak niat lagi mandi hadas besar. Lepas pada dia basuh bersih semua, dia start ambil ayat semayang, barulah lepas tu dia niat mandi hadas besar. Lepas pada tu dia mandi hadas besar, dia tak basuh dah kawasan kemaluan dia, pasal dia duk ingat tadi dah basuh dah. Tadi basuh tak niat hadas besar lagi, maka kawasan tu tak dianggap sebagai rata ayam kerana hadas besar lagi. Atan ni kita nanti kena perangkap. Jadi apa perlu kita buat? Basuh-basuh tangan tu, masa basuh kemaluan, masa tu niat dah kata kita ni nak angkat hadas besar. Maka saat lagi bila kita dah berwuduk, bila kita mandi, memang kita dalam keadaan mengambil hadas, sedang mengangkat hadas besar. Begitu. Baik, dia kata kemudian menyental ia akan tangannya ke dinding yang rumah ataupun bumi, sebagaimana sental yang bersangatan. Lepas Nabi guna tangan dia basuh kemaluan depan dan belakang dia, tangan hak bekas basuh kemaluan tu Nabi tonyok pergi ke dinding. Nak menunjuk kata kalau sekiranya ada kotoran, maka kotoran itu dibuang dengan cara tonyok ke dinding. Begitu. Summa madmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'ai. Kata dia kemudian berkumuk-kumuk Nabi dan menghisap air ke hidung tiga kali. Dan berniatlah ia ambil ayat semayang dan membasuh ia akan mukanya rata-rata dan membasuh dia akan dua tangannya sampai ke siku. Itu dalam keadaan kita dah niat angkat hadas besar, kemudiannya kita berwuduk. Summa afadha ala ra'sihi thalathan. Kemudian daripada sudah sempurna basuh muka dan lengannya, maka tuanglah ia dengan air ke dalam tapak tangannya yang diambilnya dari dalam bekas yang dihadapannya itu ke atas kepala 3 kali. Kemudian Nabi tuang air atas kepala dia 3 kali tuang, supaya jerap air itu masuk rata di dalam pangkal rambut serata-rata kepalanya itu. Nabi angkat hadas besar lagu tu. Mula dengan basuh dua-dua belah tangan. Lepas tu Nabi basuh kemaluan depan dan belakang. Lepas selesai dah basuh kemaluan, Nabi tonyok tangan dia bagi hilang kok ada kekotoran di tangan. Lepas tu Nabi terus start dengan berwuduk, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku. Kemudian Nabi tuang atas kepala air 3 kali. Tuang bagi air jerap masuk sampai rasa air sampai di kulit kepala. Tuang 3 kali. Kemudian Nabi tonyok tangan dia di pangkal-pangkal rambut, nak pastikan air yang dituang tadi rata kena ke seluruh kawasan tumbuh rambut dan semua rambut yang tumbuh. Daripada tempat tumbuh rambut di pangkal tu sampai rambut sampai ke ujung, Nabi pastikan air kena semua. Summa afadha ala sa'iri jasadih. Kemudian daripada sudah jerap air ke atas kepalanya dengan 3 kali tuang tadi, maka tuanglah pula Nabi akan air ke atas sekalian tubuhnya. Mula sebelah kanan serta gosok, kemudian tuang sebelah kiri rata-rata. Sekalian badannya kena air. Ini rukun mandi wajib berapa tuan-tuan? 2. Yang pertama niat mandi wajib, yang kedua rata air seluruh anggota. Maksud seluruh anggota ialah dari ujung rambut sampai ujung kaki, air sampai semua sekali. Maka dia kata summa tanahha wa ghasala rijlai. Kemudian daripada sudah rata sekalian tubuh kena air, maka berubahlah ia dari tempat mandinya, pijau sedikit daripadanya dan membasuh 2 kakinya kerana menyempurnakan air semayangnya tadi. Dan inilah kelakuan Nabi mandi hadas besarnya. Itu dia. Itu cara Nabi mandi wajib. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Begitu. Baik, kita tengok hadis yang kedua. Dia kata satu lagi hadis Nabi SAW tentang mandi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan riwayat isteri Nabi yang dikasihnya sekali, iaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaghtasila min al-janabah bada'a faghasala yadayhi qabla an yudkhilahuma al-ina.
Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghendaki ia bahawa mandi daripada sebab junub, maka mulalah ia membasuh ia akan dua tangannya sebelum bahawa memasukkan keduanya akan bekas, yakni akan bekas air. Yakni dibasuhnya tangannya di luar bekasnya 2 atau 3 kali. Tengok. Tadi riwayat daripada Maimunah. Ni riwayat daripada Aisyah. Nabi buat style yang sama. Sebelum mula nak mandi wajib, Nabi basuh tangan dua-dua belah dulu. Lebih dahulu daripada memasukkannya, sebelum Nabi ambil tangan jelum masuk di dalam bekas air ni, Nabi basuh dua-dua tangan dia dulu. Summa ghassala farjah. Kemudian daripada sudah dibasuhnya tangannya itu, maka memasuklah Nabi akan keduanya, yakni kedua tangannya, mengambil dan mencebok itu dengan tangannya untuk membasuh kemaluannya, dan disentalkannya ke tanah kemudian daripada itu. Tengok, Aisyah riwayat macam Maimunah riwayat, serupa aja. Nabi mandi wajib, Nabi buat begitu. Dia kata wa yatawaddau wudu'ahu lis-salah, dan mengambil air semayang ia sebagaimana wuduknya kerana semayang. Nabi SAW dah lepas dia basuh tangan, dah lepas daripada tu Nabi SAW gonyoh-gonyoh tangan dia. Lepas tu Nabi SAW ambil air semayang. Begitu. Yakni dengan niat angkat hadas kecil dan membasuh muka dan dua tangan sehinggalah akhir ambil air semayang. Summa yushribu sya'rahul ma'. Kemudian daripada selesai wuduk, minum dia akan rambutnya akan air. Maksudnya mengisap ia akan rambut kepalanya akan air. Maksudnya Nabi tuang air atas kepala, biar bagi air tu jerat pergi sampai rasa kena kulit kepala. Itu maksud kata rambut minum air. Dia tuang air atas kepala dia sampai rasa sejuk kulit kepala. Makna air tu dah turun kena kulit kepala dia. Kata dia summa yahthi ala ra'sihi thalatha hasayat. Kemudian meraup ia dengan dua tapak tangannya ke dalam air itu kerana menceboknya dengan dua tapak tangannya. Kemudian Nabi raup, dia cebok air tuang atas badan dia, maka meronggahkan ke atas kepalanya 3 kali raup dan 3 kali ronggah. Nabi tuang atas kepala dia, Nabi raup dengan jari dia, nak pastikan air sampai di semua kawasan tempat tumbuh rambut tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Itu hadisnya. Baiklah, ni kita tengok masalah mandi junub dan kelakuan yang akmal, yang sempurna macam mana yang kata mandi junub ni. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, telah berkata ashab kita, bermula kesempurnaan mandi wajib itu bahawa memulai oleh orang yang mandi itu dengan basuh tangan dia 3 kali. Yang tu nombor 1. Sebelum memasukkan tangannya ke dalam bekas, yang ni bagi kih orang Arab lah, bawa main bekas apa ayam apa semua, kita lah pancung senang lah. Kita lah tambah pakai shower tu lagi senang lah. Buka kata turun tu kira duk gencok saja kan, sat saja habis lah, rata ayam satu badan lah. Ataupun orang tak ada shower yang hujan ni, dia pakai paip getah, lagi senang. Dia buka ayam turun tu kira dia mandi sahaja, kata habislah yang satu badan. Begitu. Dulu zaman Nabi dulu dia bawa main air dalam bekas, jadi tu kena duk cebok dan sebagainya. Begitu. Kemudian daripada sudah basuh tangan dia, maka timbalah dengan tangan akan air, curahkan ke atas kemaluan, sental bagi rata, dia kata, dan basuh di mana-mana badan yang kotor seperti mani dan hingus dan sebagainya. Kalau ada kekotoran di badan, dan bersih tu dulu. Kemudian daripada itu mengambil air semayang sebagai wuduk kerana semayang dengan sempurnanya. Lepas tu ambil air semayang. Kita ulang lagi sekali. Jadi mula-mula basuh tangan dulu, dua-dua belah tangan basuh. Lepas daripada basuh tangan tu, basuh kemaluan depan belakang, bersihkan kalau sekiranya ada najis, bersihkan bagi bersih. Masa tu niat mandi wajib dah, bersih dah apa semua clear, tangan basuh balik sekali lagi. Tak payahlah tonyoh sentai apa semua, sebab kita lah yang jenuh, kita basuh lagi sekali bagi bersih tangan. Lepas tu berwuduk. Tu duk ada dalam mandi wajib dah tu. Bukan kata lepas ambil air semayang apa semua baru niat mandi wajib dah. Mandi wajib ni niat masa air mula-mula cecah kita tu, masa tu niat mandi wajib dah.
Masa duk basuh kemaluan bersih tu, masa tu dah niat mandi wajib dah. Tu dah duduk dalam kawasan mandi wajib dah. Kemudian barulah berwuduk, dia kata. Yakni daripada mendatangkan niat wuduk dan basuh muka dan dua tangan rata-rata dan sapu kepala dan basuh dua kaki, selesai habis air sembahyang. Kemudian cebok ayam di dalam bekas itu dengan dua tangan. Kalau tak ada cebok, dia kata, kita lah ada cebok, lebih daripada cebok, pancong pun ada. Jadi tak ada masalah lah. Pakai curus, pakai pai getah gitu aja. Maka ronggahkan ke atas kepala satu cebok, dicelah-celahinya pula dengan jari ke pangkal rambut dan juga janggut. Tu dia. Bagi orang jenis janggut tebal ni, dia kena lebih berhati-hati lagi. Semua kawasan tempat tumbuh janggut dia tu kena pasti ayam sampai. Begitu. Kalau dia pakai jurus-jurus gitu hai saja, dia basah janggut aku belah luar ya. Aku belah dalam tak kena ayam, sangkut mandi wajib dia. Kemudian cebok lagi 3 kali, ronggahkan atas kepala dan ambil jaga, yakni hati-hati, ratakan segala celah-celah kelepet badannya seperti celah ketiak dan di dalam 2 telinga dan pusat dan celah-celah jari dan lipat-lipatan perut dan lain daripada yang demikian itu. Yang ni tempat-tempat yang paling penting kita nak kena halusi. Lubang pusat, kalau pusat bujai lain lah, dia tak ada lubang. Hak jenis pusat berlubang ni, dia kena tonyok, dia kena korek-korek masuk dalam pusat tu. Telinga ni, cuping telinga kita ni, kawasan hak duk nampak ni semua kecuali dalam lubang telinga je tak payah masuk ayam. Ni kawasan cuping ni semua mesti kena sampai ayam. Ni paling bahaya ni, belah atas-atas ni, atas-atas ni semua nak kena pergi masuk ayam ni. Kalau pakai gitu ya ni, celah ni tak kena, mandi wajib tak sah. Semua ni kena teliti. Kalau orang hak jenis badan sedap ni, tengkok berlapis dan sebagainya ni, lapis-lapis ni semua kena pastikan ayam sampai. Semua kawasan yang zahir daripada badan kita ni mesti dipastikan sampai ayam pada dia. Maka maulah sampaikan ayam kepada semuanya. Dia kata semua mesti sampai ayam. Begitu. Kemudian tuang lagi ayam ke atas kepala 3 kali. Kemudian tuang serata badan 3 kali dengan gosok di mana badan yang sampai tangan kepadanya. Dan jangan mandi dan jika mandi di dalam sungai ataupun kolam, menyelamlah di dalamnya 3 kali. Dan sampaikan ayam kepada sekalian kulit, hari dan bulu-bulu yang tebal dan juga yang jarang. Kalau sungai lagi senanglah. Terjun berung tu belum niat mandi wajib tu ya. Kan? Timbul tu timbul boleh naik cari kain tolak. Kan? Tapi masa duk menyelam tu pastikan ayam sampai di semua anggota luar kita ni. Semua sampai. Dan meratakan basuh zahir bulu-bulunya dan batinnya dan pangkal tempat-tempat tumbuhnya semua sekali. Dan yang sunatnya dia kata mulalah kenakan ayam sebelah kanan dan sebelah atas daripada badan. Dan biarlah hal keadaan dia menghadap kiblat. Dan berkata kemudian daripada selesai mandi wajib itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan maulah niat mandi itu ada daripada awal mengerjakannya. Nampak? Daripada awal mula tadi ni kita basuh tangan mula tu niat dah. Kira ayam kena badan tu, nawaitu raf'al hadajat, terus niat dah. Masa tu juga. Kemudian masa duk basuh kemaluan depan belakang dan sebagainya, kita sudah berada dalam keadaan angkat hadas besar masa tu. Dan beserta ia sampai habis daripadanya. Niat tu mestilah sentiasa sehinggalah habis mandi wajib. Tak boleh berubah niat. Dengan sejuzuk daripada badan. Dan meratakan ayamnya akan badan dan bulunya dan kulit dan harinya. Dan setengah daripada syaratnya bahawa adalah badan suci daripada najis. Ini dia antara syarat. Yang tadi rukun 2, niat dengan rata yang seluruh badan. Syarat pula apa dia? Mesti badan kita suci daripada najis. Dan barang yang lebih atas ini daripada segala yang tersebut itu sunat juga. Kalau nak buat lebih daripada itu adalah sunat semata-mata. Gitu. Baik, dia kata seperkara lagi yang sayogia bagi orang mandi junub daripada ayakkan dia dan seumpamanya bahawa ia ambil jaga-jaga dan ambil ingat. Akan sebentar-bentar itu boleh jadi lupa ia. Iaitu apabila kencing misalnya.
dan telah bersuci daripadanya, maka maulah basuh tempat kencing tadi kemudian daripada itu dengan niat mandi junub pula. Itu dia kan. Kadang-kadang dia pergi kencing, bila kencing dia terlupa nak niat mandi wajib. Kencing, dah basuh kencing, yang tu basuh kerana istinja. Lepas dah basuh kerana istinja tu, dia nak kena niat mandi wajib, basuh pula tempat yang sama tu, basuh pula tu bukan basuh kerana istinja, tapi basuh kerana mandi wajib pula. Ni niat tuan-tuan ni. Pasal apa? Pasal dia hadis tu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan kita buat ni semua sekali Tuhan tengok pada niat. Kalau kita niat istinja, niat nak basuh kencing, jadi basuh kencing lah. Dia tak jadi mandi wajib lagi. Sat lagi bila kita mandi, kita tak basuh dah tempat tu. Pasal kita ingat tadi masa kencing tadi basuh dah. Padahal masa basuh tadi ni belum niat mandi wajib lagi. Tu niat basuh kencing. Maka kawasan tu sudah dianggap tidak sampai air. Maka mandi wajib tidak sah. Yang ni kena jaga. Dia kata, yang ni kena jaga. Kerana jika tiada dibasuhnya, kemudian daripada sudah bersuci tadi, lepas pada dia kencing tu, dia pakai basuh kencing aja. Masa mandi wajib dia tak basuh dah. Dia ingat tadi dah kencing dah basuh dah. Dia ingat lagu tu, maka barangkali boleh jadi terlupa daripadanya pula. Kemudian daripada sudah sempurna wudu, nescaya berhajat kepada menyentuh paras itu. Dah lepas pada tu dia dah ambil ayat semayang. Lepas ambil ayat semayang, mandi semua, baru teringat, aku tak basuh lagi kemaluan depan belakang ni. Pasal tadi ni basuh kerana kencing, bukan basuh kerana mandi wajib. Nak pergi basuh pula, batal. Kita dah ambil ayat semayang dah apa dah, jadi terbatal. Jadi dia kata awal-awal tadi ni apa betul buang benda ni, macam tu. Maka kalau sekiranya berlaku begitu, maka batallah wudu. Dia kata, ataupun berhajat kepada berpayah-payah pula membalut tangan dengan perca kain, maka itulah, maka ingat-ingatlah, dia kata. Dia kata ataupun tadi kita pipi, kita kencing, lepas kita kencing, kita basuh kencing, tak niat lagi, tak niat mandi wajib lagi, kita basuh kencing. Lepas dah basuh kencing apa semua gitu gini, kita pun start ambil ayat semayang. Lepas ambil ayat semayang, kita start mandi wajib. Start duk bagi ayat rata satu badan. Lepas tu baru teringat, tadi masa basuh kencing tadi tak niat lagi mandi wajib. Jadi kawasan tu nak kena basuh lagi sekali. Pasal dia tak kira hak tadi ni. Hak tadi kira istinja, bukan mandi wajib. Bila nak basuh lagi sekali, kita dah ada ayat semayang, tempuh batal. Hidup cari perca kain pula dah, hidup serlum tangan kerana nak basuh tempat tu, jadi payah. Jadi payahlah. Jadi daripada awal-awal dikencing, basuh kencing apa semua, sah lerah selesai istinja, niat kata nak mandi wajib. Lepas tu basuh lagi sekali. Basuh lagi sekali, bagi bersih semua. Lepas tu terus sambung dengan wudu, terus dengan mandi sampai selesai. Itu cara dia. Gitu. Dia kata inilah mazhab kita dan mazhab kebanyakan daripada imam-imam yang mujtahid. Dan tiada mewajib oleh seorang daripada ulama akan bergosok pada mandi. Gosok ni tak diwajibkan. Kalau gosok lagi baik. Tapi kalau tak gosok, pakai air bagi rata satu badan aja sudah cukup untuk nak sah mandi wajib. Gosok ni sunat saja. Dan tiada pada wudu melainkan Imam Malik dan Al-Muzanni. Imam Malik dia kata wajib kena gosok. Dalam mazhab Syafi'i tak wajib gosok. Kalau sekiranya kita pergi di pancong, ambil ayat semayang, kita buka, kita pakai begitu aja. Bagi air aja kena tangan kita. Tapi kena semua. Sah dah. Dalam mazhab Maliki, buat begitu tak sah. Dia kena tangan gosok. Gosok bagi kena semua tempat baru sah. Itu bezanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan kena gosok. Dan orang yang lain daripada keduanya berkata sunat. Dia kata, dan jika seseorang meninggalkan akan dia, nescaya sah bersucinya pada wuduk dan mandi. Tak gosok pun, janji air kena seluruh badan, sah mandi wajib. Begitu. Masalah mandi junub dan mengambil wuduk di dalamnya. Kata Imam At-Tirmizi, dan adalah yakni di dalam hadis pada masalah itu yang memilih akan dia oleh ahlul ilmi pada mandi junub, bahwasanya mengambil wuduk seorang bagi wuduknya
yang pada sembahyang, kemudian tuang dia atas kepalanya 3 kali, kemudian meratakan air atas sekalian badan dia, kemudian membasuh dia akan 2 tangan dan kakinya, dan bermula amal atas ini di sisi ahli ilmi. Dan kata mereka itu, jika menyelam orang yang mandi junub itu di dalam air serta rata air ke badannya dan tiada ia ambil wuduk, nescaya memadai akan dia. Dan ialah perkataan Asy-Syafi'i. Kita ambil ayat semayang tadi dalam keadaan kita duk mandi wajib sambil dengan ambil ayat semayang. Boleh tak boleh? Imam Syafi'i kata boleh. Dia bukan 2 benda yang berasingan. Kita dah niat dah nak mandi wajib, dalam duk mandi wajib tu kita ambil wuduk, maka dia kira semua tu kira sekali dengan mandi wajib, sebab niat mula kita mandi wajib. Dia kata begitu. Kata Imam Nawawi, dan tiada yang mewajibkan wuduk di dalam mandi junub itu melainkan Daud Az-Zahiri. Ni mazhab Az-Zahiri ni, dia tengok zahir. Yang kata bila jumpa ayat Quran, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, diharamkan ke atas kamu makan bangkai, darah dan daging babi. Mazhab Az-Zahiri ni dia tengok zahir ayat tu kata tak boleh makan lahmul khinzir, daging babi, maka daging tak boleh, lain pada daging boleh, dia kata. Ini mazhab zahir. Dia tengok zahir ayat. Oleh kerana Quran sebut daging tak boleh, tulang boleh, hati boleh, perut boleh, yang tak boleh daging, dia kata. Ini Az-Zahiri. Dan orang yang lain daripadanya berkata sekaliannya ialah sunat. Maka jikalau meratai dia akan ayam atas sekalian badannya dengan ketiadaan wuduk, nescaya sah mandinya. Masalah, dia kata mandi junub tiada berwuduk, bolehkah sembahyang? Dia pakai mandi ya. Dia pakai mandi bagi rata air satu badan aja, dia tak ambil air sembahyang. Boleh tak boleh lepas itu pergi sembahyang? Kata Imam Syafi'i di dalam dan jikalau memulai seseorang maka mandi junub ya, maka tiada ia ambil air sembahyang dan menyempurnakan dia akan mandinya, nescaya memadai akan dia daripada wuduk bagi sembahyang. Maksudnya tak payah ambil wuduk dah. Mandi wajib tu kira dah terangkat habis semua dah, dia boleh pergi sembahyang dah. Dan bermula sucinya dengan mandi itu lebih banyak sucinya daripada dengan wuduk dan seumpamanya. Jadi kalau dia tak berwuduk, dia pergi, dia buka, dia mandi aja daripada ujung rambut sampai ujung kaki, semua tempat sampai air, dia niat mandi hadai besar. Lepas tu habis mandi, dia pergi sembahyang dia sah. Dia boleh guna mandi wajib tu untuk pergi sembahyang, kerana mandi wajib lebih besar daripada ambil air sembahyang. Begitu. Tetapi dia kata jaga-jaga dan ingat-ingat, adapun mandi junub yang boleh bawa sembahyang dengannya dengan tiada berhajat kepada wuduk itu ialah mandi yang dipardu takdirkan, tiada sentuh kubul dan dubur. Yang tu pula lah. Mandi apa semua sah lerah dah selesai dah apa semua, ditempuh pula. Lepas tu pergi duduk semayang pula. Dia kata aku mandilah. Mandilah yang pergi tempuh tadi. Tempuh tu batal pula. Jadi kena jagalah. Mandi bagi rata yang daripada ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh badan dah rata yang. Jangan buat benda yang membatalkan wuduk, baru boleh pergi semayang. Begitu. Dan tiada perkara yang membatalkan wuduk di dalam mandinya. Dia tak buatlah apa-apa benda yang boleh membatalkan wuduk. Maka jikalau ada berlaku perkara yang membatalkan wuduk dalam masa mandinya, nescaya ta'yinlah mengambil wuduk kemudian daripada mandinya. Kalau dah lepas mandi apa semua sah lerah selesai, masa duk lap terpegang pula, batal kena ambil lain lah. Maka ta'yinlah, jelaslah dia kena ambil ayat sembahyang lain. Begitu. Kerana kata Imam Syafi'i di dalam dan jikalau mengambil wuduk seorang kemudian mandi hadas ia, maka sebelum sempurna mandinya berhadas ia, nescaya menyudah dia akan mandi sebagaimana ia mandi, dan mengambil wuduk ia kemudian daripadanya kerana sembahyang. Dah mandi apa semua, dia ambil air sembahyang dulu, lepas tu mandi apa semua elok dah, kentut, ambil air sembahyang lain, baru boleh sembahyang. Begitu. Masalah mandi junub dan tangan niatkan gayung. Ini yang dalam mazhab Syafi'i ini. Kata dia adalah hadis pada masalah tadi. Nabi SAW mandi junub dengan menjadikan tangannya sebagai gayung. Gayung ni cebok lah. Bukan begitu silat gayung. Kan? Jadikan tangan dia tu cebok. Dan cebok menjiruh air yang diambil daripada bekas ke badannya. Maka menunjukkan bahawasanya tiada jadi musta'mal air itu
dengan niatkan anggota yang dibasuhnya, yakni tangan itu tadi mandi, maka jadilah suci tangan itu dahulu daripada masuk ke dalam bejana, ataupun tiada jadi musta'mal itu kerana niatkan gayung. Dia kata itu mazhab Syafi'i, dia pegang lagu tu. Celup tak jadi musta'mal. Pasal apa? Pasal niat tangan hak celup tu niat nak jadi cebok. Macamlah orang mandi kolah dia rumah dia besar, lebih daripada 2 kolah, maksudnya boleh guna untuk mandi wajib. Tapi dia mandi wajib, dia guna cebok tangkai tengah tu. Bila dia cebok, tangan duk di tangkai tu, kemudian cebok. Bila dia angkat, air duk menitik tap masuk di dalam cebok dia angkat tu. Musta'mal ke ada air tu? Ada setengah orang dia raplah tu, kerana tu dia jadi raplah. Cedok tu dia tak jadi musta'mal sebab tangan kita tu pegang cebok. Memang begitu cara dia. Orang dulu mandi telaga, kan, ayam guna timba cedok ayam telaga tu, dia duk karau tali naik tu, ayam duk menitik tap duk masuk dalam timba tu. Musta'mal ke tak tu? Kalau nak kira musta'mal lah, tapi tak. Pasal apa? Pasal kita nak ambil cebok tu nak mandi. Jadi begitu. Jadi kerana tu dalam mazhab lain dia tak mau kira ni cerita ayat musta'mal ni, sebab dia menimbulkan susah hati orang. Orang jadi was-was kan. Musta'mal lah tu mana nak buat tu, tak mau jadi musta'mal, jadi susah orang. Begitu. Lebih-lebih lagi dia kata dia sandak kepada hadis ni. Hadis ni Nabi SAW terang-terang pergi jelum tangan masuk dalam kolah kecil tu langsung. Dalam cebok kecil tu langsung. Dan ayat tu tak jadi musta'mal. Dia jadi begitu. Dan benda ni adalah benda khilaf di kalangan mazhab sahaja, bukan benda besar, dia kata. Baik, masalah dia kata istinja dan sentai tangan ke tanah. Kata Imam Nawawi, dan pada hadis dalam masalah itu menunjukkan sunat bagi orang yang istinja dengan air, apabila selesai ia daripada basuh farajnya dengan tangannya, bahawa sentalkan tangan dia ke tanah, ataupun basuh dengan ashnan. Ashnan ni dia sejenis daun. Di negeri Arab dia ada sejenis daun yang orang zaman dulu, zaman sebelum ada sabun, daun ashnan ni jadi sabun. Dia ambil daun ni, dia ramai-ramai, dia jadi berbuih, dia jadi sabun lah. Jadi kalau kotor-kotor ke, kalau apa minyak lekat di tangan ke apakah, dia ramai daun ashnan ni, keluar minyak lekat di tangan tu. Gitu. Ataupun basuh dengan ashnan, ataupun ganyuhkan ke dinding supaya hilang, dengan sebabnya akan bau kotor dan barang yang diluati, barang yang tak elok. Kalau kita lah pakai sabun lah, kita ada apa buang air, lepas tu kita basuh, kita pakai sabun nak pergi bersih. Begitu caranya. Kerana Nabi tiada kemudian daripada ia membasuh faraj, menyental dia akan tangannya ke tanah. Nabi begitu. Bila dia basuh, kemaluan dia sama ada depan ataupun belakang, Nabi akan pastikan, Nabi sentai tangan dia nak pergi hilang ko, ada bau ke, ada kotor ke apakah, Nabi sentai nak pergi hilang. Kita pakai sabun bagi hilang benda tu juga dibolehkan. Masalah dia kata mandi junub tiada tertib. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau memulai seseorang daripada kakinya pada mandi junub sebelum basuh kepala, ataupun dicerai-ceraikannya basuhnya, maka membasuh ia daripada anggota sedikit, kemudian sekejap lagi basuh pula sedikit, nescaya memadai akan dia. Dia kata kalau sekiranya kita tak tertib kan, kita start dengan basuh kaki. Yang cerita adalah hadis tadi, Nabi start dengan basuh 2 tangan, lepas tu Nabi basuh kemaluan, lepas tu Nabi gonyuh tangan dia, lepas tu Nabi berwudu, lepas tu baru Nabi start dengan hubung-hubung kepala, lepas tu tangan. Itu tertib yang Nabi buat. Dia ni tak, dia lagu tak ikut yang tu. Dia start dengan basuh kaki, lepas tu dia start basuh betih naik ke lutut, dia start daripada bawah kan. Pasal apa? Pasal dia ada terima petua daripada siapa kan, kita kalau mandi jangan terkejut terus jurus kepala, dia kata mudah kena sesemak, dia kata lagu tu. Jadi start dengan basuh kaki, bagi sejuk naik pelan-pelan daripada kaki naik sampai ke atas. Ada juga orang petua lagu tu kan, dia kata awak hang ni kerap sangat sesemak, dia kata cuba hang buat lagu ni. Dia bagi petua tu, dia kata kalau nak mandi tu jangan bagi badan terkejut, start dengan basuh kaki dulu, lepas tu baru basuh naik sampai ke lutut, baru sampai ke paha. Dia kata jadi badan kita tak terkejut.
Ni hang berum tu atas kepala dia, tentu yang duk kena sesama. Dia pergi kata lagu tu pula. Kan? Nabi SAW mandi lagu hak kata nak kena sesama ni. Lagu tu. Kan? Jadi kalau sekiranya dia ikut lagu petua orang ni, dia basuh, dia mandi wajib ni, dia start dengan basuh kaki dulu. Boleh tak boleh? Dia kata boleh. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya air rata seluruh badan. Yang tu yang penting. Jadi kalau sekiranya tidak berlaku tertib tadi ni, maka tertib tidak ikut tertib itu tidak jadi apa-apa halangan. Baik, dia kata dan bukannya mandi junub ini seperti mengambil wuduk yang menyebut akan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dimulai setengahnya dahulu daripada setengah, yakni bertertib pada anggotanya. Kalau ikut tertib wuduk, dia start dengan basuh muka, lepas tu basuh tangan, lepas tu baru basuh kepala, lepas tu baru basuh kaki. Dia ni dah, dia mandi wajib, dia start dengan basuh kaki. Lepas basuh kaki, dia pergi basuh tangan. Lepas tu dia basuh badan. Dia tak ikut tertib. Maka mandi wajibnya sah juga. Tidak jadi masalah. Dia kata. Baik, masalah. Mandi junub dan menyentai celah jari. Kata Imam Syafi'i, dan maulah mencelah-celahi dengan tangannya oleh orang yang mandi ataupun mengambil wuduk akan segala jari kakinya, sehingga yakin dia akan air telah sampai kepada antara segala anak jarinya. Dia hendaklah basuh celah-celah jari itu, pasti air semua sampai. Dan tiada memadai akan dia, melainkan yakin akan air telah sampai akan antara keduanya. Maka memadailah akan dia yang demikian itu. Dan jika tidak mencelah-celahi ia sekalipun. Dia buatlah lagu mana pun, yang penting dia yakin air sampai di seluruh anggota badan dia. Begitu. Bagi orang yang jari kadang-kadang dia melekat kan. Ada orang ni dia beranak tahun itik ke apa tu, dia punya jari dia melekat begitu. Orang macam ni mandi wajib dia kena pasti celah-celah jari tu dia mudut tonyok bagi air sampai. Takut kau air tak sampai. Dua jari kembang, hak lain semua sampai, hak dua ni tengah dia tak sampai air. Habis mandi wajib tak sah. Hak jenis jari yang macam apa nama Cina Makau kembang tu senang, dia curih gitu aja sampai belakang kan, sebab jari dia tak berkembang. Macam tu. Baik, masalah mandi junub tiada berkumuk-kumuk. Macam mana pula dia ni? Dia mandi wajib, dia tak kumuk-kumuk. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan tiadalah aku menyukakan bagi seseorang meninggal ia akan berkumuk-kumuk dan menghisap air ke hidung pada mandi junub. Dan jika meninggalkan ia akan dia dengan lupa, maka sukalah aku baginya bahawa berkumuk-kumuk ia. Maka jika tiada berkumuk-kumuk pun, tiadalah pula atasnya mengembalikan sembahyang jika sembahyang ia dengan mandi junub yang tiada berkumuk-kumuk itu. Maksud dia apa? Kalau berkumuk itu lebih baik daripada tidak berkumuk. Kalau tidak berkumuk, dia tidak menyebabkan mandi wajib tak sah. Tak berkumuk pun mandi wajib sah, tapi kumuk itu lebih baik. Begitu. Masalah mandi junub membasuh mata dan telinga. Kata Imam Syafi'i, dan tiada lazim atas seorang yang mandi junub itu merenjih air ke dalam biji matanya. Dia tak suruhlah sampai lagu tu. Kan hidup pocik air pau masuk dalam biji mata ni, buta habis kerana duk mandi wajib basuh biji mata ni. Dan tiada membasuh akan keduanya, kerana keduanya itu bukanlah zahir badan. Biji mata ni bukan zahir. Pelupuk mata belah luar ni kena, mesti kena sampai air. Biji mata dalam bukan benda zahir, maka dia tak mesti kena air. Kerana menyelangi akan keduanya oleh pelupuk mata, dia kata, kerana dia ada satu penutup, dia tutup biji mata, maka biji mata tak perlu kena air. Kata Imam Syafi'i, dan wajib atasnya membasuh luarnya dan dalam dua telinganya. Telinga belah luar, belah dalam cuping telinga kena basuh, kerana kedua-duanya zahir badan ni. Walaupun belah dalam telinga ni dia dipanggil zahir badan. Dan membasuhkan rata-rata pada barang yang zahir daripada cuping telinga. Telinga ni cukup. Ramai orang nanti terkena tentang telinga ni. Ramai orang nanti terkena. Dan tiada lazim atasnya memasukkan air ke dalam lubang telinga. Dalam lubang telinga tak payah, tapi dalam cuping telinga ni mesti kena sampai air. Begitu. Masalah mandi junub dan wuduk ada sedia. Kata dia, seorang yang ada wuduknya tiba-tiba keluar mani dengan tiada jima. Dia ni teruk punya manusia. Kan, tak ada pasal apa. Dia ada yang semayang. Ada yang semayang, tapi duduk tak duduk, dia keluar yang mani. Ni teruk, ni kena pergi berubat. Kan? Jarang orang jadi lagu ni. Maka wajib atas dia mandi. Dan wuduknya tiada batal.
Sebab apa? Sebab keluar mani tidak membatalkan wuduk, tetapi mewajibkan mandi. Tu dia ada pelik sikit. Sebab apa? Sebab mani ni dia bukan najis. Kalau keluar air kencing, batal wuduk. Tapi kalau keluar mani, wuduk tak batal. Tapi dia kena mandi wajib. Pasal apa? Pasal dia ada hadas besar kerana keluar mani. Ni kes ni dia sebut juga pasal ada jadi benda macam ni, ada jadi. Dia kata dan orang yang macam ni maka wajib atas dia mandi dan wuduknya tidak batal. Ayat sembahyang tu ada. Tetapi adakah dituntut ia berwuduk juga di dalam masa mandinya, walaupun wuduk dia tak batal, saat lagi bila dia mandi, adakah dia masih lagi disunatkan berwuduk dulu sebelum mandi? Jawabnya tiada syak. Dia kata dituntut wuduk itu di dalam mandinya, sebagaimana menurut nas Imam Nawawi. Walaupun dia kata wuduk dia tak batal, tapi masa mandi saat lagi dia masih lagi disunatkan berwuduk sewaktu nak mandi wajib. Katanya adapun niat wuduk di dalam mandi junub itu ialah niat mengangkat hadas kecil, melainkan bahawa adalah seorang itu ada junub yang tiada batal air sembahyangnya, maka bahawasanya niat wuduk sunat saja. Dia kata masalah mandi junub dan basuh kaki wuduk adalah dalam hadis pada masalah tadi menyebutkan Nabi SAW basuh kaki wuduk di dalam mandi junubnya ialah kemudian daripada selesai mandi junub. Hadis tadi kan, Nabi tadi ni last sekali dah habis selesai mandi, Nabi bergerak pergi jauh sikit daripada tempat mandi tu, Nabi basuh kaki. Begitu. Baik, kata Imam Nawawi telah datang pada beberapa riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW ambil wuduk di dalam mandi junubnya sebagai wuduk bagi sembahyang sebelum menuang air ke atas tubuhnya. Maka yang zahir bagi ini hadis bahwasanya Nabi SAW menyempurna ia akan wuduk dengan basuh kaki sekali. Dan telah datang pada kebanyakan riwayat Maimunah mengambil wuduk Nabi, kemudian tuang air ke atas tubuhnya, kemudian berubah jauh sikit daripada mandi, maka basuh dia akan kakinya. Sebagai dalam hadis tadi, maka tasrih perbuatan Nabi itu mentakhirkan basuh kaki, dia kata. Dan bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada dua qaul, yang asahnya lagi yang terpilih dan yang lebih masyhurnya bahawa seseorang itu sempurnakan dia akan wuduknya dengan basuh kaki sekali. Dan qaul yang kedua bahawasanya seorang yang mandi mentakhirkan basuh dua kaki. Mana-mana satu pun boleh. Imam Syafi'i kata lebih baik masa ambil ayat semayang tadi basuh kaki dulu, lepas tu baru mandi daripada kepala sampai habis. Kalau sekiranya dia nak taruh sampai last sekali saat ni barulah nak basuh kaki, pun tak apa. Imam Syafi'i kata mana-mana satu pun tak apa. Begitu. Maka memadukan dan menyatukan hadis riwayat Aisyah dan Maimunah itu, maka itulah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Nawawi, maka atas qaul yang dhaif ditakwilkan segala riwayat Aisyah dan kebanyakan riwayat Maimunah atas bahawasanya dikehendaki dengan wuduk sembahyang yang kebanyakannya, dan ialah barang yang lain daripada dua kaki sebagaimana telah menerangkan oleh Maimunah di dalam riwayat Al-Bukhari. Maka inilah riwayat yang sahih, dan cerita yang tu aja, tak ada apa. Tengok bawah tu, dia kata dan ada pun atas yang tu juga, susah baca. Tengok muka sebelah. Bab hal tanqudul mar'ah sya'raha 'indal ghusl. Yang ni penting. Bab yang menyatakan adakah rongkai perempuan yang mandi junub akan rambut dia ketika mandi. Ini orang perempuan jenis rambut panjang ni. Dia sanggui ke, dia ikat tocang ke, dia macam mana ke rambut panjang. Bila dia nak mandi wajib, adakah dia nak kena rongkai rambut dia tu? Kalau tocang, adakah nak kena buka anyam tu? Kalau sanggui, adakah nak kena buang hak sanggui steering tu, ambil simpan dulu ke macam mana? Dulu tuan-tuan, orang perempuan dulu, dia ada satu steering pula buah belakang. Rambut dia yang disikat di belakang macam tu, steering tu ready made punya, beli di kedai. Dia ambil, dia rak bubuh tadi, satu klip ni tibuh, satu klip ni tibuh balik ni. Macam steering ferry tu dah belakang macam tu. Bukan rambut dia, sanggui hak ready made dia bubuh. Dululah zaman orang tak pakai kelumbung dulu ni. Lah orang semua dah pakai tudung apa semua, siapa jual steering tu tak laku. Sebab orang tak pakai dah yang tu. Kan?
Jadi kalau sekiranya rambut betul dia pergi duk anyam buat jadi sanggui apa kemah macam tu, bila nak mandi wajib dia nak kena rongkai ke tak? Maka telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadisnya. Demikian bunyi dia. Kata dia an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inni imra'atun ashudda dhafra ra'si afa anqudhuhu li ghuslil janabah. Diriwayatkan daripada Ummi Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama batang tubuhnya ialah Hindun ataupun Ramkah. Kata dia, kata aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku satu orang perempuan yang mengukuhkan dandan rambut kepala aku. Ni isteri Nabi yang bernama Hindun ni. Dia kata kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ni rambut panjang. Rambut aku ni selalu aku sanggui, aku buat, aku ikat bagi kemat. Dia kata, maka adakah aku rongkaikan dia kerana mandi junub? Qala la, innama yakfiki an tahsina ala ra'sik thalatha hasayatin min ma'. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berhajat kepada rongkai. Hanya memadai akan dikau cebok dengan tapak tangan, tuang atas kepala 3 cebok daripada ayam. Itu sudah memadai jika rata rambut dan pangkal-pangkalnya dengannya. Jika rata rambut dan pangkal-pangkalnya. Jaga baik. Rambut orang perempuan hak jenis buat sanggui ni, bila dia nak mandi wajib, dia tak payah rongkai. Kalau sekiranya tanpa rongkai dia boleh bagi ayak rata di semua rambut dia, maka tak payah rongkai. Tapi kalau tak rongkai menyebabkan ayak tak rata, kena rongkai. Itu maksud hadis tu. Jadi Hindun ni, isteri Nabi ni, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ni rambut lebat, rambut panjang, jadi aku duk buat sanggui. Bila nak mandi junub, adakah aku nak kena rongkai sanggui aku ni? Nabi kata tak payah. Nabi kata kalau sekiranya tanpa rongkai, tak payah rongkai pun ayak boleh rata, maka tak payah rongkai. Tapi kalau sekiranya dengan kerana tak rongkai ayak jadi tak rata, maka kena rongkai. Itu maksudnya. Baik, adapun jikalau tiada rata, maka tambah lagi ayak, nak pastikan ayak rata ke seluruh rambut. Kata dia, summa tufidina ala sa'iri jasadikil ma' fatatahurina aw qala fa iza anti qad tatahharti. Kemudian tuangkan ayak atas sekalian tubuh engkau rata-rata, maka sucilah engkau. Ataupun sabdanya, maka kalau begitu sesungguhnya sucilah engkau. Kata Tirmizi, ini hadis Ummu Salamah ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah mandi junub, berongkai rambut dan hukumnya. Kata Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi ahli ilmi, bahwasanya perempuan apabila mandi junub ia, padahal tiada rongkai akan rambutnya, nescaya memadai akan dia yang demikian itu, yakni kemudian daripada bahawa menuang ia akan ayak atas kepala dia. Kalau tak rongkai tapi ayak boleh rata, tak payah rongkai. Tapi kalau dengan kerana tak rongkai menyebabkan ayak tak boleh nak rata, maka mesti kena rongkai. Dia macam tu. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, maka apabila adalah seorang perempuan yang mempunyai banyak, yang mempunyai rambut yang lebat, yang kukuh dandannya, maka tiadalah lazim atasnya rongkai akan dia pada mandi junub dan mandi haidnya. Kata Imam Nawawi, bermula mazhab kita dan mazhab jumhur, bahwasanya rambut berdandan bagi orang yang mandi junub, sekiranya sampai ayak kepada sekalian rambutnya, yakni luarnya dan dalamnya, zahirnya dan batinnya, dengan tidak payah rongkai, maka tiada wajib rongkai. Itulah dia nak abang yang itulah. Cerita dia mandi wajib ni ayak mesti rata. Macam mana nak buat bagi rata tu terpulang. Kalau boleh rata tanpa perlu rongkai sanggui, tak payah rongkai. Kalau tak rata, kena rongkai. Cerita dia gini, rongkai lah. Sekejap lagi ikat lain. Kan takut sekali ayak dia tak rata, kita duduk menanggung hadai besar atas belakang. Cerita dia lagu tu. Dan jika tiada sampai melainkan dengan rongkai, maka wajiblah rongkai dua ulang, rongkai tak lah, baca dia turun bawah. Turun bawah. Masalah dia kata mandi junub menuangkan ayak di kepala. Yang ni pun dia ulang tadi juga. Turun lagi.
Mandi junub kepala botak. Yang tu kita baca. Yang tu kita baca. Kan? Ulang-ulang kita langkah. Mandi junub kepala botak. Kata Imam Syafi'i, dan jika adalah seseorang itu mandi junub dan kepalanya bercukur ataupun botak, nescaya memadailah akan dia yakin sampai ayam atas baki rambut kepalanya dan kulitnya dengan sekali gayung rata. Sekali gayung lah. Kan? Kawan kepala tak ada rambut. Jurus tu dia terus semua sekali. Kan? Jadi mudah. Dia kata. Dan aku, maksudnya Imam Syafi'i, sukalah 3 kali gayung. Dia kata walaupun jurus sekali dah rata lah, jurus bagi 3 lah. Imam Ghazali kata, Imam Syafi'i kata, pasal apa? Pasal Nabi suka kepada 3. Begitu. Nabi suka buat apa-apa benda, buat 3. Sampai doa pun, kalau doa tu doa penting, Nabi ulang 3 kali. Jadi Imam Syafi'i kata, walaupun orang botak ni dia jurus sekali aja, rambut dah rata dah, semua ayam dah kena habis dah, jurus bilah bagi jadi 3 kali, dia kata. Dan hanya saja menyuruh Nabi akan isterinya Ummu Salamah seperti dalam masalah itu dengan 3 gayung bagi rambut dandan. Dan aku fikir ialah sekurang-kurang barang yang sampai ayam kepada kulitnya. Dan adalah Nabi SAW mempunyai rambut hapus telinga. Tu yang kata Nabi. Nabi ini boleh tahan rambut dia panjang. Hak belah tepi ni katuk telinga. Kan? Nabi rambut dia mencicah bau. Belah tengah lagi. Kan? Lepas tu hak belah tepi ni saiben kembang, tutup telinga. Kan? Kita kalau bayang geruvi juga kata. Dah zaman tu macam tu. Zaman tu macam tu. Lah ni cuba ustaz nak main mengajar rambut macam tu. Kan? Rambut macam apa semerah padi meh. Turun main sampai tepuh bau kan? Serban pakai juga, tapi sini cik rambut turun main sampai ekor ni. Saya ingat malam ni penghabis lah tuan-tuan main mengaji kat saya. Bulan depan pakai tak ada siapa. Dia kata nampak mampu lah ni kata. Dia banci kata lagu tu. Kata nampak mampu. Hang tak tengok rambut tu kata. Kan? Nabi SAW dulu rambut dia begitu. Kan? Kalau kita baca hadis tentang rambut Nabi, kita boleh tahu. Nabi belah rambut tang mana? Nabi belah tengah rambut dia. Cuba satu hari tuan-tuan tersompak dengan saya di Pekan Sungai Petani ni, saya belah tengah. Macam mana? Ya Allah kata kan. Jadi begitu kan. Tapi Nabi SAW dulu rambut belah tengah. Habis daripada hadis yang menceritakan tentang rupa rambut Nabi semua ni. Baik, ni pula dia kata dan adalah Nabi SAW mempunyai rambut hapus telinga. Maka menggayung Nabi ke atasnya 3 kali. Nak abang rambut Nabi rambut panjang kan? Dan Nabi jurus kepala 3 kali. Begitu. Demikian itulah keadaan wuduk seumur-umurnya 3 kali kerana pilihan. Nabi seumur hidup dia bila dia ni dia suka buat 3 kali begitu. Dan bermula sekali yang meratai itu memadai pada mandi dan wuduk. Walaupun sekali dah okey, tapi Nabi suka 3 kali. Kerana jatuh dengan dia nama mandi dan juga wuduk apabila diyakinkan bahawa datang ia dan jerap ia di atas rambut dan kulit ari. Baik, masalah dia kata mandi junub laki-laki dan perempuan berlainankah? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwasanya mandi laki-laki dan perempuan itu daripada junubnya dan haidnya dan nifasnya dan lainnya daripada segala mandi yang disyarakkan dia sama jua pada tiap-tiap perkara, melainkan barang yang tersebut pada riwayat Muslim dan syarahnya bahwasanya disunatkan bagi haid memakai sepotong bau-bauan daripada kasturi, palitkan kepada kapas, kemudian disumbatkan ke dalam faraj. Ini untuk orang perempuan yang mandi kerana haid kan. Jadi dia kata sunat begitu, ambil kapas, sapu, wangi apa sikit, bubuh di kemaluan dia. Dan bermula kaifiat mandi yang akmal, yang sempurna telah disebutkan dia di dalam masalah yang lepas dia kata. Itu boleh rujuk baliklah. Masalah mandi junub anak dara dan tiada dara. Orang perempuan ni pula kalau anak dara dengan yang dah kahwin dah ni, ada beza tak mandi? Kata Imam Nawawi, adalah mandi junub anak dara, yakni yang belum kena jantan. Yang belum kena jantan dia kata. Astagfirullahaladzim. Bahasa dia lah. Ini bahasa dia. Kan? Bagi setengah orang mungkin bunyi kasar. Kan? Bagi dia mungkin tak ada apa-apa. Begitu kan?
Jadi kata Imam Nawawi adalah mandi junub anak dara, yakni yang kata anak dara tu yang belum kena jantan, tiada wajib menyampaikan air ke dalam farajnya. Hak masih anak dara ni, kalau dia mandi angkat hadas besar kerana haid kan, maka dia tidak perlu sampaikan air sampai ke dalam kemaluan dia. Dan jika perempuan itu sudah kena jantan, dia ulang lagi sekali kan, maka wajiblah sampaikan ayam itu kepada barang yang zahir, yakni yang terbuka daripada farajnya waktu bertinggung. Ni orang perempuan yang dah kahwin ni dia kena begitu. Masa dia nak basuh kemaluan tu dia kena duduk bertinggung, hak mana yang terzahir nampak semua kena sampai ayam. Kalau tidak tak sah. Yang ni kena jaga-jaga. Kerana bahawasanya jadilah ia pada hukum zahir. Dia jadi benda tu boleh kerana nampak maka dia jadi zahir. Begitulah dinaskan atasnya oleh Syafi'i dan jumhur ashab kita. Dan kata setengah ashab kita, tiada wajib atas perempuan yang sudah kena jantan itu membasuh dalam farajnya. Ada satu pendapat, tapi Imam Syafi'i kata kena basuh. Dia kena duduk bertinggung dan dia kena pastikan kawasan yang nampak semua dibasuh dengan air ketika mandi wajib. Dan kata setengah, wajib yang demikian itu pada mandi haid dan nifas, dan tiada wajib pada mandi junub. Ada setengah pula dia kata untuk mandi haid wajib. Pasal apa? Pasal dia sebulan sekali kan. Untuk mandi junub tak boleh apatah lagi kalau dia laki dia hari-hari mah. Dia hari-hari kena mandi tu, hari-hari susah lah. Jadi bagi mandi kerana junub, dia kata tak payahlah sampai nak kena macam tu. Dan yang sahihnya ialah yang pertama, dia kata yang ni wajib sampai ayam pada yang zahir, yang ni wajib di sisi jumhur ulama dan Imam Syafi'i. Jadi orang perempuan dia kena bertinggung, yang mana yang nampak zahir semua kena bagi sampai ayam. Kalau tidak, mandi wajib tidak sah, dia kata. Bab ma jaa anna tahta kulli sya'rah janabah. Ini pendek. Iaitu bab yang datang pada bahawasanya tiap-tiap rambut itu junub, yang ni mewajibkan bagi cucinya. Ketahuilah saudaraku bahawasanya rambut dan bulu di atas badan orang yang junub wajib semuanya sampai ayam. Tempat yang tumbuh bulu semua kena sampai ayam. Maka telah dikeluarkan oleh Tirmizi hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Kata dia, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahta kulli sya'rah janabah faghsilu sya'ra wa anqu al-basharah. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah tiap-tiap bulu itu junub, yang ni wajib sampai ayam. Maka hendaklah basuh akan bulu dan bersih olehmu sekalian akan kulitnya. Kata Tirmizi, ini hadis gharib. Masalah mandi junub membasuh rambut dan hukumnya. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau adalah mereka yang wajib atasnya mandi junub itu mempunyai rambut panjang, maka membasuh ia akan barang yang atas kepalanya daripadanya, dan membasuh badannya dan meninggalkan barang yang berjela-jela ke bawah daripadanya, maka tiada dibasuhnya, nescaya tiada memadai akan dia. Orang perempuan hak rambut panjang, dia duk tonyoh rambut hak dekat pangkal rambut tu, dekat kulit kepala tu dia tonyoh. Hak rambut panjang mai ke ujung ni tak kena ayam, maka tidak sah mandi wajib. Rambut panjang dia kena basuh daripada tempat tumbuh rambut sampai ujung rambut, semua tu nak bagi kena sampai ayam. Susah lah. Itu dia jadi susah. Kerana bahawasanya atasnya taharah bulunya dan kulitnya. Dan jikalau meninggal seorang akan setumpuk kecil ataupun besar daripada tubuhnya, apabila meliputi ia akan bahawasanya ia meninggal suatu daripada jasadnya, kemudian sembahyang ia, nescaya kembali ia membasuh barang yang tinggal daripada jasadnya, kemudian mengulang dia akan sembahyang kemudian daripada basuhnya. Dia dah mandi dah, mandi apa semua sahalah selesai kan, sembahyang. Tengok ada liquid paper kena di tangan ni. Liquid paper tu sikit aja, tapi sikit ke banyak ke apa ke tak boleh, dia mesti semua kulit kita kena air masa kita mandi wajib. Kerana satu tempat kena liquid paper tu, kena pergi sembahyang lain, dia kena dulu tu. Ataupun orang dalam kitab-kitab fiqh lama, Matlaq al-Badrain apa semua, dia buat contoh sisi ikan. Sisi ikan dia tempel lekat di kulit tu. Sisi ikan tu biar dia lekat, dia halang air daripada kena.
Dia dah mandi wajib apa semua, sah lerah, selesai semayang apa semua, habis dah semayang, tengok-tengok ada sisi ikan sekepi. Habis mayang-mayang semua kena buat lain, kena buat apa semua lain. Itu kena teliti. Masa mandi ni kena teliti. Kita tengok orang kita ni semua nak cepat. Ambil semayang pun cepat. Tentu piduk kat kolam. Perung, tengok cokok kaki dah, habis dah. Kan? Macam mana dia ambil ayat semayang gopoh, macam itulah dia mandi wajib dia gopoh. Boleh tahu lah. Dia jenis tu, dia jenis nak cepat. Maka bila nak cepat ni dia tak teliti. Bila tak teliti, dia ada lah nak jadi selek tang ni, dia ada. Selek ni pula dia nak sangkut habis ibadat semua, hanya ni leceh. Jadi biar buat apa benda pun biar sekali saja. Macam anak-anak kita nak periksa pun, kita duk pesan kat mereka lagu tu lah. Periksa, ambil sekali saja. Tak mau 2-3 kali. Kadang-kadang dia tak larat lah, jemur lah, boring lah, fed up lah, tak larat baca buku lah, letih lah, apalah, macam-macam dia buat baca lebih kurang. Ambil tak payah nak kena ambil lain. Ambil lain lagi jemur daripada ambil kali mula itu ni. Jadi alang-alang nak ambil periksa sekali saja, biar kita pulun susah-susah sekali saja. Lepas itu lepas tu. Macam tu lah dalam soal ibadat pun, kita tak mau buat, lepas itu tak nak kena ulang balik 2-3 kali. Siapa suruh sekali, tapi buat bagi sempurna, bagi elok. Dia macam tu. Baik. Jadi Nabi SAW dia pesan macam tu. Satu lagi dia kata bab fil wudu' ba'dal ghusli, menyatakan wudu' kemudian daripada mandi. Ketahuilah saudaraku, manakala sudah ada wudu' di dalam masa mandi, maka tiadalah wudu' kemudian daripadanya lagi. Tadi masa nak start mandi wajib tadi dah ambil ayat semayang, tak payahlah dah ambil ayat semayang lepas pada tu. Dia kata kalau sekiranya kita tak buat benda yang membatalkan wudu', yakni tiadalah diulang lagi ambil ayat semayang, dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Kata dia an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau ba'da al-ghusl. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia tiada mengambil wudu kemudian daripada mandi janabah. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Mandi junub dan wudu kemudian daripadanya. Kata At-Tirmizi, dan ialah hadis dalam masalah tadi perkataan yang ketiadaan seorang daripada sahabat Nabi SAW dan tabi'in, dan bahawasanya tiada mengambil ayat semayang lagi kemudian daripada mandi. Sahabat-sahabat pun macam tu. Kata Imam Nawawi, dan berhasil fadilat wuduk mandi junub itu dengan mengambilnya dahulu daripada mandi atau kemudiannya. Dan apabila sudah ambil wuduk ia pada mulanya, maka tidak ambil lagi pada kali yang kedua pula. Maka sesungguhnya telah muwafaqah ulama bahwasanya tidak disunatkan dua wuduk. Dia kata. Wallahu a'lam. Lepas ni tuan-tuan, dia tajuk yang juga penting bagi kita yang hidup dalam rumah tangga. Dia kata bab ma jaa izal taqa al-khitanani wajib al-ghusl. Iaitu bab yang datang apabila bertemu dua khitan, nescaya wajib mandi. Bila dua khitan, kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan bertemu, maka wajib mandi. Pertemuan itu pertemuan yang macam mana? Dia akan bincang. Kan dia ada kadar dia. Pertemuan yang macam mana? Kemudian perbahasan ni juga dia merawik pi sampai cerita kalau sekiranya dia jimak dengan isteri dia pakai kondom. Ada juga perbahasan tentang benda ni. Tapi oleh kerana kitab ni tulis tahun 30-an, kondom tak buat lagi zaman tu. Kan dia sebut pakai perca kain. Kan? Kalau sekiranya berlaku begitu, kan adakah mewajibkan mandi? Ada orang lah ni dia jumpa hadis ni, dia kata apabila dua khitan bertemu wajib mandi. Dia kata kita pakai sarung. So dia kata takkan nak kena mandi juga kot, dia kata. Nampak? Rupa-rupanya agama bincang dah benda ni. Agama bincang dah. Masa tahun 30-an dulu ni agama bincang dah benda ni. Sedangkan masa tu tak ada lagi benda ni. Ini yang dikatakan ihtimal dalam fiqh. Ihtimal maksudnya spekulasi. Fiqh buat andaian. Kalau jadi macam ni, lagu mana? Ni, tuan-tuan baca ni, kita nanti dia tersenyum lagu tu lah. Kan? Sampai cerita kata duduk jumpa orang jantan ni jatuh tengah jalan pun ada bincang. Ni dalam tajuk yang akan datang.
Dia kata apa hukumnya satu orang perempuan dia jumpa tengah jalan, kan? Dia tak terbit nak sebut. Dia jumpa tengah jalan. Lepas tu dia ni satu nakai punya perempuan. Dia ambil lagu dia guna benda tu. Jadi kena mandi ke tak? Dia bincang sampai lagu tu. Lepas tu hak lain lagi, hak cerita kata kalau dengan menatang apa semua pun ada. Pasal agama dia tahu dah manusia ni dia ada ketika dia akan jadi lebih teruk pada menatang. Jadi benda-benda ni dia ada kemungkinan berlaku, maka dia buat andaian. Saya pernah cerita dulu hukum. Dia kata dia nak bincang pasal batal ayat semayang. Dia cerita satu orang tengah duduk berjalan. Dia kata tengah jalan jumpa zakar maqtu' ni. Jumpa yang tu lalu jatuh tengah jalan ke manakah. Kan? Jadi dia lalu ingat apa ni hodong apa dia pegang. Pegang lempang balik. Batal dah ayat semayang dia kata. Agama sampai ke situ dia bincang. Pegang. Lepas balik. Dia ada ayat semayang. Dia pegang. Batal dah. Benda tu dah putih dah jatuh dia jalan. Kita pegang batal dah ayat semayang. Perbincangannya sehingga ke situ. Walaupun benda ni tak banyak berlaku, tapi kalau berlaku dia sudah ada jawapan dia. Kan? Ini yang dikatakan ijtihad di kalangan ulama. Macam ulama-ulama Allah kena bincang dah ke depan esok. Kan? Macam orang pernah tanya, depa kata Jepun dah reka satu microchip. Yang dalam microchip tu dia programkan 30 juzuk Quran. Dia bertanam masuk di dalam ingatan manusia ni, otak ke mana tu dia panggil apa, implant ke apa ke, masuk dalam otak ni. Masuk, kawan tu boleh baca Quran 30 juzuk. Jadi orang dah tanya dah, dia kata kes macam ni dia ni kira dapat tak pahala macam seorang hafiz. Dia tak pernah pergi duduk ma'had tahfiz, duduk susah payah hafal Quran apa semua, tapi teknologi. Dia masuk dalam tu, dia bubuh dalam otak, boleh baca Quran. Jadi dia ni nak kira hafiz ke tak ke? Dia dapat tak janji-janji yang disebut dalam hadis kepada seorang hafiz ni? Ulama kena bincang dah benda ni. Kalau esok sungguh produk tu keluar dalam pasaran, dijual misalnya kata, siapa yang berminat dengan produk ni, katalah dia jual dengan harga RM3,000. Dia buat minor operation saja, dia operate sikit, masuk Zoom, kata kita boleh hafal kita boleh baca 30 juzuk Quran. Ramai orang nanti pergi buat tuan. Kalau boleh buat macam tu, ramai orang nanti pergi buat. Kan? Jadi macam mana cerita dia? Dan banyak lagi benda. Kalau hak ni ihtimal ni dibuat tahun 30-an, sesuai dengan tahun kita 2000. Tahun 2000 ni kena buat spekulasi tentang agama, menjangkau pergi sampai berapa puluh tahun ke depan pula. Apa akan jadi pula esok ni? Kan sampai ada orang bincang, dia kata ni dengan duk jadi orang. Tuan tengok berita pukul 6 tadi. Berita pukul 6 tadi. US sedang bersiap sedia untuk melancarkan serangan besar-besaran ke atas Iraq. Bekas setiausaha negara dia ke apa, James Baker ke apa ke nama hak lama punya dulu ni, pun protes Presiden Amerika atas keputusan dia nak serang Iraq. Protes juga, tak setuju. Dan dia menyeru kepada Presiden Amerika dan juga Senate, depa suruh Presiden fikir balik, suruh Senate halang benda ni. Sebahagian daripada rakyat Amerika tak setuju serangan yang nak dilancarkan ke atas Iraq dan sebagainya. Kan? Keadaan lah ni cukup panas. Keadaan cukup panas. Islam di mana-mana. Kashmir, panas balik lah ni. Kan? Pakistan dengan India bergolak balik. Pasal apa? Pasal India tuduh kata Pakistan hantar orang dia masuk Kashmir. Kashmir yang dikuasai oleh India. Apa semua pergi bunuh askar dia, apa semua. Ni semua nak jadi pasal. Dua-dua negara ni ada senjata nuklear. Tuan-tuan, ni nak kata perang dunia dekat ke, nak kata kiamat dekat ke, Allah yang mengetahui. Tapi inilah iklim dunia yang ada lah ni. Iklimnya panas begitu.
Kan iklim dunia panas begitu. Maka ada orang kata, dia kata, ustaz, katalah esok ni Amerika mai cungkir Kaabah dia pergi bubuh di New York. Macam mana kita ni, kita sembahyang nak menghadap mana? Ada orang tanya ada benda tu. Boleh tak kita jawab benda tu dengan kata, dia tak boleh buat, Tuhan mana nak bagi? Boleh kita jawab begitu? Tak boleh. Kita pun tak tahu. Kalau kata jadi sungguh, wallahu a'lam, kita tak tahu nak kata. Mungkinkah Tuhan akan halang usaha mereka? Ataupun mungkinkah benda tu berlaku? Kita tak tahu nak kata benda ni. Baik, kalau berlaku macam mana? Dia dah ada perbincangan ulama. Dia kata kita disuruh menghadap arah ke Masjidil Haram juga. Kita bukan disuruh menghadap Kaabah, kita disuruh menghadap ke arah Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram. Kita bukan sembah Kaabah. Kita disuruh menghadap ke arah tu sebagai satu simbol kepada perpaduan orang Islam. Islam mementingkan perpaduan, suruh kita semua duduk bumi mana, bangsa apa, mazhab apa sekalipun, kiblat kita satu tu aja. Nak suruh kata orang Islam ni sedaya upaya carilah perpaduan. Tak usah bergaduh, tak ada untung tak mana-mana. Kan semua pihak cari perpaduan. Perpaduan mestilah asas di atas asas agama, iaitu berteraskan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak benda dibincangkan dalam fiqh ni. Kan jadi tajuk yang akan datang ni dia akan bincang benda-benda macam ni. Jadi penting. Dia kira dia lagu tu. Bila tuan-tuan baca ni, tuan-tuan akan nampak, ada beberapa benda yang kita sebelum ni kesamaran kita tak tahu. Bila baca-baca sendiri kita nanti tahu. Macam ni boleh, macam ni tak boleh. Macam ni. Dia jadi cerita dia macam tu. Wallahu a'lam. Lebih dahulu saya minta maaf lah pasal kita ubah malam ni. Saya ada hal esok minta komen apa ceramah ustaz lain mengatakan begini-begini, suruh saya komen, saya tak komen lah. Jadi tuan-tuan pergi minta penjelasan lah daripada ustaz yang berkenaan kan. Ini cerita pasal harta pesaka ni kan, harta pesaka. Jadi boleh tak boleh, dia kata kita nak bahagikan harta pesaka tu mengikut hukum adat kan, dan kita tidak mau ikut faraid. Boleh tak boleh kan. Jadi ada ustaz kata haram apa semua lugu ni kan. Dia masalah pesaka ni, kita kena ingat hadis Nabi lah. Nabi kata ilmu mula-mula Tuhan nak angkat ialah ilmu faraid kan. Itu hadis. Dan law pun kita tengok, law ni pun kita tengok, tak ramai orang faham tentang faraid ni. Tak ramai orang faham tentang faraid. Bila tanya pasal faraid, dia jadi masalah. Maknanya ilmu tu dah semakin tak popular lah ni. Dia tak popular. Dan lah lebih-lebih lagi pejabat tanah, dia ada satu bahagian lah ni di pejabat tanah ni, dia bahagian pesaka kecil ke apa tu dia panggil. Di pejabat tanah ada satu bahagian, di pejabat agama pun ada satu bahagian kan. Jadi banyak orang tak mau ambil tahu lah benda ni. Kalau ada masalah tu pergi pejabat agama, pergi pejabat tanah, mereka boleh tolong selesai. Dia nanti bagi satu borang kat kita, kita tulislah siapa yang mati, siapa adik-beradik kepada si mati, tulis. Kalau dia ada bini, tulis bini ada berapa orang, ada anak, tulis anak ada berapa orang, laki-laki berapa, perempuan berapa. Kalau ada mak, kalau ada pak, tulis semua. Tulis semua adik-beradik kawan yang mati ni. Lepas tu dia nanti susun balik. Dia nanti susun balik siapa yang berhak dapat pesaka, dia akan susun balik, dia akan buat pecahan masing-masing berapa, sekali dengan dia kira siap. Lepas tu dia ambil jumlah harta yang ditinggalkan, dia ambil ikut pecahan, dapatlah jumlah yang kau tu nak dapat. Dia lagu tu. Jadi tak ramai orang ambil tahu benda ni. Dan tuan-tuan tak akan dapat lah. Masjid mana pun tak ada mengajar bab pesaka ni. Ada orang baca kitab bab pesaka? Tak ada. Kalau nak mengajar juga, dia kena ada baitan. Kita nak kira.
Dia nak kira dia ni dapat berapa, dia dapat berapa, asal masalah dia berapa, sekali dia jadi al-ul, sekali al-ul ni nak jadi macam mana, dia macam-macam. Jadi orang jarang mengajar. Jadi dia adalah ilmu yang akan mula-mula Tuhan angkat. Baik, timbul masalah dalam masyarakat hari ini ialah dari segi pesaka ni macam mana? Boleh tak boleh? Kita tak mau ikut pembahagian cara pesaka, kita nak bahagi sama banyak. Pak mati, tinggal anak, ada anak lelaki, anak perempuan. Masyarakat lah ni dia kesian kat adik perempuan dia kesian kat kak dia kesian. Pasal apa? Depan ni pun susah. Jadi kalau ikut faraid, laki-laki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Jadi dia jadi macam tu. Dia jadi kesian dekat perempuan ni. Jadi dia capai kata sepakat di kalangan adik-beradik ni, capai kata sepakat, dia berkata lah macam ni lah, kita semua setuju supaya harta ni bahagi sama banyak. Pembahagian tu dipanggil pembahagian cara adat lah. Baik, boleh tak boleh kita memilih untuk bahagi cara adat ni dan kita tidak ambil pembahagian cara faraid, boleh ke tak boleh? Kan? Baik, bagi sesetengah ulama dia kata haram, dia kata tak boleh. Pasal apa? Pasal suruh bahagi cara faraid ni suruh agama, Quran suruh. Kita sengaja tidak mau ikut hak Quran suruh, kita nak pakai hak kita punya, haram, dia kata. Itu alasan dia. Alasan dia pasal apa? Pasal kita saja tak mau pakai hak Quran suruh, seolah-olah hak Tuhan suruh tu tak apa nak elok buat naya adik-beradik perempuan. Dengan kerana tu kita tak mahu, jadi haram lah. Makna kita menolak perintah Tuhan. Setengah ulama pula kata, dia kata harus dengan syarat apa? Dengan syarat dapat persetujuan daripada semua pihak. Bila wujud keredaan, dia kata benda tu boleh buat. Ini 2 pendapat lah. Jadi kita tak maulah kata betul-betul ni. Cuma jalan keluar kepada masalah ni supaya nampak cantik. Jalan keluar dia ialah ikut faraid. Lepas pada ikut faraid tu, laki-laki ni tadi hak bahagian dia tu dia bagi kat hak perempuan ni. Jadi dia ikut faraid, lepas tu pemberian dia tu pula dianggap sebagai sedekah kalau sekiranya kawan tu susah. Kalau kawan tu taklah susah, miskin, fakir apa semua, pemberian itu menjadi hebah ataupun hadiah. Jadi tak ada apa-apa. Itu jalan keluar paling cantik. Mula-mula ikut faraid dulu. Mula-mula ikut faraid dulu. Lepas tu nah ambil kan. Dan rasanya dari segi hikmah dia lebih baik. Kan? Hikmah dia lebih baik. Adik hak perempuan ni dia rasa abang dia sayang dia. Hak bahagian abang dah tu, abang bagi kat dia, dia kenang sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan, kok mana pun campur tolak darat bahagi, kok mana pun hak Tuhan bagi mesti ada kebaikan. Mesti ada kebaikan. Kan? Walaupun otak kita kadang-kadang kita fikir hak kita fikir ni lebih baik. Dah. Hak Tuhan lebih baik. Kan macam orang duk cerita pasal hudud ni lah kan. Hudud ni baik. Hudud ni baik. Hudud ni bahasa Arab daripada perkataan had. Had sempadan. Sempadan. Yang kita terang banyak kali dah. Mana boleh kita hidup dalam dunia kita tak ada sempadan. Tak ada batas, tak boleh. Highway pun ada had dia. 110. Itu had. Itu hudud, itu hukum hudud. Dari segi bahasanya itu hudud. Itu sempadan. Pergaulan kita pun ada sempadan. Kita dengan orang perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram kita, dia ada sempadan dia. Tak boleh melawak dengan dia macam kita melawak dengan isteri kita. Dia ada sempadan. Kan? Bahkan di syurga. Di syurga pun ada sempadan. Nabi Adam masa duduk di syurga. Kan? Ada sempadan. Dia apa dia nak semua ada dalam syurga. Nak makan, nak minum, nak pakaian, nak kesenangan, nak syurga. Nama kata syurga ni terlintas apa pun dapat. Punya cantiknya syurga ni, Tuhan bubuh juga had, bubuh juga hudud dalam syurga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, jangan dekati pokok ni. Itu sempadan.
Apa masalahnya? Kalau sekiranya duduk dalam syurga tu apa pun boleh. Tapi dah Tuhan kata dekat Nabi Adam, dekat isteri Nabi Adam, dekat Hawa, ni pokok ni jangan hampiri pokok ni. Itu sempadan. Kalau pi juga, jadilah hampa dua-dua ni zalim. Ada juga hudud di dalam syurga, sempadan di dalam syurga.